الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam ini dapat kita bersama lagi di dalam majlis ilmu kita. Ya Allah Ta'ala masih lagi memberi kesempatan, masih lagi memberi kesehatan serta menaruhkan umur kita untuk sama-sama dapat kita hadir, sama-sama dapat kita mari dan kita berniat i'tikaf di masjid ini, supaya mananya setiap detik, setiap saat, setiap masa yang kita duduk akan dikira akan ibadat. Untung orang mari masjid ni waduk saja pun dia boleh pahala. Tak lakuh mari ke masjid itu pun Tuhan kira pahala. Duduk pula dalam majlis ilmu, tunggu pula solat ke solat yang lain pun Allah Ta'ala akan kira pahala. Dan maksudnya kehadiran kita ke masjid itu banyak Allah Ta'ala. Selain yang masjid ini menjadikan husun, menjadikan pagar, dan menjadikan pagarnya bagi orang mukmin. Dan al-husunul mu'min salasah, Nabi sebut. Pagar bagi orang mukmin ni tiga. Yang pertama, masjid. Masa orang boleh alik masjid, mari ke masjid, semaya duduk dalam masjid tu je pagar dah. Pagarnya dia daripada gangguan iblis. Yang kedua, tilawatul Quran, bacanya Al-Quran. Hari-hari hak kita orang mukmin dengan Al-Quran tu dia ada hak. Kalau di akhirat Allah Ta'ala akan tanya, dan Al-Quran akan tanya kita, apakah mu telah menunaikan hak mu ke atas? Hak apa kita dengan Quran? Hak kita yang mula-mula kita baca tilawatul Quran. Banyak mana? Tak banyak. Paling kurang ulama kata 100 ayat sehari. 100 ayat sehari sikit sangat ya, bukan 10 juz. Kakaknya 2 juz. Oh, mengurung cakap dekat 100 ayat tak ada banyak mana. Ambil ayat yang pendek-pendek. Ke Waqiah, ke Ar-Rahman, ke Yasin, kita baca hari-hari betapa. Sebagaimana melepaskan hak kita dengan Al-Quran. Yang tiga, Nabi kata zikrillah, berzikir kepada Allah. Maksudnya ada hari-hari ini kita kena ada zikir, kena ingat Tuhan, sebut nama Tuhan. Subhanallah, alhamdulillah. Adalah dalam hari kita tu, jangan lekalkan lidah kita, jangan lekalkan mulut kita daripada menyebut Allah. Maka Nabi kata fa idza lam yakum min ahadin, kalaulah tidak ada seorang pun pada hari itu, tak sahabat, tak ada masjid pun tak pergi, zikir pun tak zikir, tak sebut, dan Quran pun tak baca, wa huwa fi husunis syaitan, maka dia akan duduk dalam pagar syaitan. Maksud apabila duduk dalam pagar syaitan ni, ikut syaitan nak buat apa, nak cucuk hidung. Kalau kita panggil lembu tak dalam kanan, ikut nak cocok, ikut nak pegang, nak meneh hak mana, ikat hak mana, mudah. Dah, tu bagi hak kita lah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ilmihi amin amin ya rabbal alamin.
Yang mana pada minggu yang lalu kita sebut yang katanya Sidi Abu Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu. Perkara ni pertama dia kata iaitu bersahabatan dengan wali. Tidak ada lah dia kata yang manalah jika tidak adanya abdal daripada orang wali Allah di atas dunia ni, dia kata nascaya tergelarlah bumi. Dan kita sebut banyak ibadah pada minggu lalu bersahabatan dengan wali ni. Dan satu dalam adalah mereka ni 40 orang. Jika mati seorang, Tuhan akan hati. Abdal ni masuk ke hati. Badal maksudnya bahagia. Okay. Dia akan ada setiap masa sampai kiamat. Para wali 40 orang dewa ni dewa abdal dia panggil. Iaitu mereka ni akan ganti setiap masa. Okay. Begitu juga kita sebut dia ada wali autad. Wali autad ni wali jenis pasi bumi dia panggil. 4 orang wali besar. Dia ada nukabat ni daripada wali-wali di sebelah Iraq. Dia ada Nujabat, iaitu walinya sebelah Mesir. Dan dia ada setiap masa itu seorang ketua wali. Iaitu dia panggil Qutubul Aqtab Ghausuz Zaman. Ini dia kena ada seorang dewa dia. Mana kita tak tahu lah siapa wali besar, wali kecil lagi. Cuma tu kata siapa ni ambil, siapa sebut, iaitu Sayyidina Ali. Sayyidina Ali dah sebut lagu mana adanya dewa-dewa wali ni. Sebab itulah maksudnya wali ada kadang-kadang kita boleh kenal. Sebab Allah Ta'ala sebut wa may yahdillah fa huwa muhtad wa may yudlil falam tajid lahu waliyan mursyida. Bagi orang yang wa may yahdillah fa huwa muhtad, orang yang dapat hidayah daripada Allah Ta'ala. Wa may yudlil, dan bagi orang yang sesat, falan, mereka ini tidak adanya wali yang menunjuk ke jalan Allah. Dia ada wali mursyid dia panggil. Wali mursyid ni wali yang membawanya manusia dari segi zahir dan batin. Dia bawanya zikir, dia bawanya wirid, dia bawanya ibadah untuk kebaikan manusia. Itu dari segi Allah Ta'ala sebut. Yang kedua yang mana kita sebut pada minggu lalu, jika dia kata tidak ada orang yang soleh berbuat taat. Mendirikan daripada sekalian hak Allah, hak Tuhan mereka dan hak manusia, nascaya binasalah orang, pastilah mereka berbuat dosa. Jadi kalau tak ada orang-orang soleh ni, siapa orang-orang soleh ni? Orang-orang yang melakukan ibadat. Dia ada dalam istilah, dia ada yang pertama Rasul, para Rasul. Manusia ni dia ada hak paling tinggi sekali darjat mereka adalah Rasul-Rasul. Rasul-Rasul ni orang yang Allah Ta'ala pilih. Tak ada orang kena amal-amal lah siapa masa dia boleh jadi Rasul. Tak ada. Mereka ayah ping lah. Ayah ping hak ngaku-ngaku tu lah. Dia Rasul ni Allah Ta'ala pilih dia. Allah Ta'ala memberi wahyukan melalui malaikat Jibril. Dan umur para Rasul ni, dia tidak semestinya sampai 40 tahun kena jadi Rasul. Dia tak ada. Bahkan Nabi Isa alaihissalam kecil lagi. Inni Abdullah wa atani al-kitab wa awsani bis-salah wa zakah wa birram biwalidayya. Nabi Isa masa duduk atas kaina umur dia, Siti Maryam alaihissalam, dia kata inni Abdullah, aku ni hamba Allah. Atani al-kitab, dan dibagikan kepada aku kitab, iaitu kitab Injil. Masa kecil lagi. Rasulullah menjadikan Rasul, Allah Ta'ala pilih memberi wahyu yang pertama masa Nabi SAW umurnya 40 tahun. Nabi Zakaria jadi Rasul ni iaitu masa umur 95 tahun dah. Ya Allah Ta'ala wahyukan kepadanya melalui malaikat Jibril. Yang kedua turun daripada Rasul itu Nabi. Nabi seluruh hari ada wajib kita kena bercara cara tafsil.
Secara umum, dia panggil secara umumnya 124,000 Nabi. Itu Nabi-Nabi. Start daripada Nabi Adam, Nabi Sin, Nabi Idris, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi apa? Nabi Syam'un, Nabi Izki, Nabi Hud, kita tak kenal sekalipun. Dia adanya 124,000 Nabi. Daripada 124,000 Nabi tadi, kita dia baginya kepada yang Allah Ta'ala wahyukan. Nabi ni Allah Ta'ala wahyu, dan untuk diri mereka, seorang lelaki yang Allah Ta'ala wahyu melalui malaikat Jibril, dan untuk diri mereka. Kemudian pilih daripada 124,000 orang Nabi itu menjadikan Rasul. 313 orang Rasul. Dan hal ni Allah Ta'ala wahyu khususnya mereka, kepada mereka wahyunya menyampak kepada diri mereka dan menyampaikan kepada orang lain. Wajib kena royak orang. Tak boleh siapa tugas kata amat tak ekak duduk rumah alif. Dia kena nyampak orang. Daripada 313 tu wajib yang kita kena tahu. Yang disebutkan di dalam Al-Quran. Ni hak wajib kena tahu ni. Kalau tak tahu kita berdosa, dia panggil fardu ain. Mana? 25 orang. Okey, 25 orang. Ni kena. Siapa? Walaupun kita tak boleh nak sebut, tapi contoh kita kata Adam, Nuh, Idris, Hud, Soleh, Yaqub, kau siapa habis 25, kita tak boleh sebut. Tapi kalau kita tanya, Musa tu Nabi, Rasul tak? Rasul. Zulkifli Rasul tak? Rasul. Ilyasa Rasul tak? Rasul. Ilyas Rasul tak? Rasul. Nuh. Maksudnya kita boleh royak pasal ni Rasul. Dan bila kita mikir, Rasul tak, tak pasal kau ni. Tak sengat jangan dosa kita. Pilih daripada 313, 25 orang, dia ada yang top 5 dia panggil. Orang yang Allah Ta'ala pilih ulul azmi minar rusul. Dia ada 5 orang. Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Isa, Nabi Musa, Rasulullah SAW. 5 orang ni orang yang top 5 daripada para rasul. Daripada ramai tu adalah Nabi SAW, Sayyidil Mursalin wal Nabiyyin. Ni lah paling top sekali. Kenapa Nabi SAW? Kemudian turun daripada kelas tu, darjat tu, dia turunnya kepada para wali. Para wali. Okey. Dan termasuklah para wali itu para sahabat. Para sahabat radhiyallahu anhum wa radu'an, 124 orang, 124,000 sahabat tu menyamailah dengan para nabi. 313 ahli Badar itu menyamailah mereka dengan para rasul. Okey, dan 4 orang itu siapa? Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, Sayyidina Uthman dan Rasulullah. Itu menyamai dengan 4 orang tadi adalah ulul azmi. Bukan nak sama taraf. Dia ada pada masa akhir zaman. Maknanya dia kalau umat Nabi yang Allah Ta'ala pilih. Maksudnya para sahabat itu semua wali. Semua wali. Menyamai dengan sama banyaknya 24,000 Nabi. 24,000 Nabi. Dan setiap masa ulama kata adalah wali seramanya 124,000 wali setiap zaman. Bukan sikit ramai, tapi seluruhlah. Bagi orang mukmin, akidah yang betul, yang soleh, yang Tuhan walakan mereka, Tuhan jaminkan mereka. Kita kenal ke? Kita tak kenal ke? Kita percaya ke? Kita beriman ke? Kita tak beriman ke? Dia tak jejah kepada mereka, hak jejah kepada kita. Dah kan? Sebab tu dia turun daripada tu dia panggil soleh. Ni orang-orang mukmin, orang soleh ni orang mukmin yang beribadat kepada Allah Ta'ala. Gapo? Yang pertama, orang yang melakukan apa yang telah difardukan oleh Allah. Sembahyang tak tinggal. Hak yang diwajibkan tak tinggal. Orang yang buat puasa tak tinggal. Ada zakat dia keluar zakat. Ada lebih haji dia pergi haji. Dan dia melakukan ibadat-ibadat lain dari segi yang sunat, dari segi yang tamuhid. Mereka melakukan perintah Allah yang disuruh dan menjauhkan apa yang Allah Ta'ala larang.
tu dia panggil orang soleh. Dia panggil orang soleh. Ni lah katanya ada Sidi Abu Hasan Basri, kalulah tidak adanya orang-orang soleh yang mereka ni buat ibadat mentaatinya hak Tuhan mereka. Masuk kalulah ada orang semaya bel. Tak ada orang maulid ajak masjid ni, tidak ada orang yang duduk dalam majlis ilmu ni, tidak ada orang yang berzikir pada Allah, yang bersedekah buat baik pada manusia, baik pada anak yatim, orang pakai miskin ke apa ni. Maka nascaya dia kata manusia tu fasik rosak habis. Sebab tu kalau kita tengok dalam perjalanan Nabi Musa dengan Nabi Khidir, dua benda yang apabila Nabi Khidir ni dia buat satu benda, yang pertama hak orang miskin. Mana? Apabila dia pecahkan kapal. Dia kata wa amasafinatun limasakin ya'maluna fil bahr. Ini adalah hak orang miskin. Maksud dia buat hak orang miskin, jaga orang miskin. Apa? Ya'kulukum malik. Mananya mereka ini, kapal-kapal mereka akan diambilnya oleh malikun. Raja wasbah cara rapah kapal. Dia pecah, setelah tengok kapal bunuh, dia tinggal. Dia ambil kapal kau, pergi lah. Yang kedua yang kita sebutnya, Allah Ta'ala sebut yang pertama apabila bunuh seorang budak. Bunuhnya seorang budak yang belum balik. Sedekah hak kalau dari segi syariat, bunuh ni satu dosa besar. Tapi apabila sabit dengan apa yang hadza min amri rabbi, ini adalah perintah daripada Tuhanku. Bunuh budak. Sebab budak ni dia abuhuma salihai. Sebabnya aku bunuh budak ni, kedua ibu bapa budak ni orang soleh ni. Orang soleh. Bukan wali, tapi yang mak dia ni orang yang taat kepada perintah Allah. Jadi aku bunuh budak ni sebagai satu rahmat. Sebab kalau dia ni budak ni besar, dia boleh mempengaruhinya kedua ibu bapa dia. Sebab sayangnya kepada dia ni orang soleh, aku bunuhlah budak ni. Jadi apabila bunuh budak ni, akidah ayah dia, mak dia yang soleh tak diselamat. Tidak akan, kalau dia budak ni besar, dia akan mempengaruhi kedua ibu bapa dia, menyebabkan kedua ibu bapa dia kufur kepada Allah Ta'ala. Ini satu benda. Kadang-kadang mak pak ni dia sabit dengan pengaruh mak anak. Comel cakap dah mak nyopoknya, tapi pengaruh dengan anak yang menyebabkan tinggal agama. Jangan main. Itu Allah Ta'ala sebut sabit dengan solihin, orang soleh. Yang kedua, harta anak yatim tu wa amal jidar. Adapun harta-harta yang baliknya, sebabnya keperluan orang anak yatim ni, ayah dia orang soleh juga. Sabit dengan soleh juga. Bukan nama soleh, nama tak tahu nama apanya, tapi perangai soleh. Pun dia pun betul lah dinding. Harta bawah tu tinggal kepada anak dia, anak yatim. Sebab ayah dia duluan orang yang soleh. Nak royaknya besarnya pengaruh orang soleh ni. Jangan main-main tengok orang duk alik ke masjid, jangan dia buat nganyi main. Jangan dia buat kelih tengok sebelah mata. Sebab dengan demoning ni yang menyebabkan dia boleh bertahan daripada melakukan benda yang fasik, berbuatnya dosa-dosa. Tuhan tahankan balanya, Tuhan tahankan azabnya dengan sebab ni orang-orang ni. Orang yang buat amal soleh. Tu yang kedua ni. Dan malam ni pula kita sambung lagi. Dan yang ketiga kata Sidi Abu Hasan Al-Basri, jika tiada orang-orang ulama. Dan ni ingat sikit lah ni keadaan akhir lah ni. Mutakhir lah ni kan, banyak orang duk serai para ulama. Okey. Orang-orang jahil serai ulama. Orang-orang ulama duk balas sama ulama. Duk mencerca, duk renuh, duk pelakah, duk apa, masya-Allah lah. Cuma satu benda yang kita kena kenal. Ulama ni dia ada dua. Sebut dia kata kitab Mukasyafah Abdul Samarkandi. Ulama ni dia ada dua.
Yang pertama ulama usul ataupun dia panggil ulama dunia. Yang kedua dia panggil ulama warasatul anbiya ataupun ulama ul akhirah. Kita nak macam mana kita? Kita nak macam mana? Sebab orang yang ngajar kita dengar dalam YouTube, dengar apa semua baca Quran hadis, tidak nak baca kita Sami ke kita Hindu. Quran mulut tubik peluru bedek. Kita tak ingat, tak erti pun dengar, oh besar. Adakah mereka tu betul ulama? Tapi dia ingat, dia ada dua. Lagu mana yang Nabi SAW menyebut satu benda yang Tuhan kata, lagu Nabi sebut al-ulama umana'ur rasul. Ulama mari dengan lafaz jamak. Alim seorang, ulama ramai. Ulama umana'ur rusul. Para ulama itu orang yang pegang amanah para rasul. Rasul ada sekitar sebut satu ada berapa? 313. Berartinya ada juga ulama yang warasatul anbiya tadi dia ambil daripada ilmu rasul-rasul tadi. 313. Maknanya dia panggil ulama ni ulama wali. Dah kan? Siapa Nabi kata? Ulama ni orang yang pegang amanah para rasul. Lagu mana pegang amanah? Contoh senang je orang suruh farah kita. Amun nak pergi Kuala Lumpur ni, Pak anak boleh semang ni. Dah kan? Adalah beruk seekor duduk canggung tu. Motor colis so. Dah kan anak kunci rumah tu nak tengok lah. Kalau amanah demo ni jaga rumah kawan, tak apalah. Okey, beres. Tak ada kawan ni naik bah mana ni dia pergi atas, esok juga ambil beru naiknya gerung. Siapa motor beru. Tu tak ada nak sedak gono, nyo bahannya. Beru kata tu aku naik 2 pohon, dia bahas 10 pohon. Sudah makan air sasi dengan telur lagi dah, makan air nyotu ya. Celak beru. Dah ke ambil motor kat bau sedap wak sedap wak mai apa tu ada. Rumah wak apa mah dia dah kopi muka apa dah ke. Adakah orang ni amanah? Dak, orang ni mengkhianati amanah. Sudah ke orang suruh jaga dak dia kena dia guna. Maknanya kalulah orang ni amanah dia jaga. Orang suruh makan dia tak guna pun, mereka dia apa izin. Supaya para ulama kau orang ni diambil gaponya perangai Nabi, ilmu Nabi, gaponya dengan Nabi. Nak ambil dengan Nabi mana ambil jumpa, tu dia kena ambil dengan Tok Guru. Ambil dengan Tok Guru mana? Bukan Tok Guru YouTube Google. Bukan Tok Guru kapitalis tu. Bukan Tok Guru tak tahu gapo. Tu dia panggil sanad. Perak ngaji sana. Sana ni dia ambil para sahabat ambil dengan Tok Guru dengan Rasulullah Tok Guru besar. Kemudian tabi'in ambil dengan para sahabat. Tabi'in ambil dengan tabi'in. Kemudian murid-murid dia ni ambil dengan tabi'in. Siapalah masuk kita lah ni. Ilmu tu segaris siapa kepada Rasulullah. Tu dia panggil sana. Lah ni ada golongannya dia memperlekehkan sana. Kamu tak sebut golongan mana, tapi ada lah. Dia rasa dia ni hebat. Itulah maknanya ilmu ni tidak akan jatuh, tidak akan lari. Sebab kita ambil rapat. Imam Bukhari, anak muridnya bagi Imam Syafi'i. Bermazhab Syafi'i. Nak lah kita kata bisa anak murid pada Tok Guru. Dah bisa Tok Guru pada anak murid. Dia bermazhabkan Syafi'i, berguru dengan Syafi'i. Maksudnya ada sikit hadis gak bisa Tok Guru lah pada anak murid. Nak cumanya cara yang dibawa oleh Syafi'i Imam Bukhari itu cara ikhraj hadis ke apa nak sebab tu dia kata lawan ala ibadillah di atas hamba-hamba Allah. Malam yukhalisul sultan. Ini Nabi sebut jelas.
Ulama ni dia akan jadi pewaris, jadinya umanah orang yang pegang amanah Nabi selama mana dia tidak bercampur dengan pemimpin-pemimpin yang zalim, tidak bercampur dengan sultan-sultan yang zalim. Bapa wa yadkhulud dunya, dan tidak masuk dunia dalam hati dia. Selama mana kanda orang ni, sebab apa dia kata apabila tidak bercampur dengan sultan, tidak bercampur dengan orang-orang besar. Sebab apabila campur dengan pemimpin-pemimpin yang zalim, pemimpin ni dia akan cari cara lagu mana untuk menghalalkan cara yang dia buat. Dia gunalah ulama ni, muat carilah fatwa mana kau, asal aku buat ni beres. Sebab tu ada seorang sahabat, Abu Qalabah nama dia. Satu hari semasa mananya ada seorang tentera pada masa Umayyah. Dia panggil ribat. Ribat ni orang yang jaga sepadan, round sepadan. Sahabat ni ada hok jenis round sepadan, tentera yang round sepadan. Dia sore-sore kita tengok sepadan antara negara Islam dengan kafir. Sebab aku adanya dia lah jadi mata-mata yang dia akan pergi jaga. Sore-sore, tiga kali sore ni. Jadi ada seorang nama dia Muhammad bin Abdullah. Muhammad bin Abdullah ni seorang tentera ribat. Perangnya sempadan. Satu malam ni dia gigi dia pun jumpa lah, tengok ada satu kemah tua. Satu kemah di tengah padang pasir. Kemudian dia pergi dekat-dekat, bunyilah seorang orang tua duduk berdoa. Duk munajat kepada Allah Ta'ala. Dia kata, ya Allah yang lebih kurang. Dia kata, ya Allah ya Tuhanku, aku bersyukur kepadamu ya Allah. Tunjuklah lagu mana caranya, lafaznya, perkataannya, doanya, gapo yang layak bagi aku untuk mengucapkan syukurnya, pujinya kamu ya wahai Allah, ya Rabb. Dia kata, dia pun dengar lama banyak kawin tu sebut dia pun tengoklah orang ni, dia pun tengok seorang orang tua, tangannya tak ada, kakinya tak ada, matanya kabur, telinga tak dengar. Kaki tak ada, dia cakap, tapi kata-kata dia bersyukur dengan Tuhan. Bersyukur dengan Tuhan. Lama-lama tu dia dengar kawin tu, lepas dia pergi salam. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, masuk. Oh, enggak siapa budak ni. Malai aku tak ada. Malai. Siapalah dia kata, "Pah mari mana?" Dia kata, "Amo ni mari raung sepadan." Tentera Islam pada masa tu. Lepas tu amo dengarlah Syekh, dia kata, "Syekh ni, dah amo tengok mata, kaki, tangan tak ada, tapi mulut tengok bersyukurnya, muji Allah Ta'ala tengok habis dia kata. Kalau kita nak syukur gapo, tak ada nak gerak gapo dah. Dia kata, aku bersyukur sebabnya walaupun Allah Ta'ala ambil tangan kaki aku, ambil mata aku tak nampak, telinga tak dengar, tapi Allah Ta'ala masih lagi beri lidah aku supaya aku boleh berzikir, baca Quran, boleh mengucapkan salat, boleh tahmid, tahdid, apa boleh. Alhamdulillah. Allah besar ni. Tanya kita gini, dia kata, pas dia dengan siapa? Dia kata, aku ada seorang anak lelaki, tapi dah 3 hari dah tak kelik di rumah. Maksudnya kerja buat dia makan, minum, mandi, ambil semaya ke apa, dia semua diuruskan anak dia. Dia tak ada tangan, tak ada kaki. Kalau nak ambil semaya, anak dia mari semaya nak makan, anak dia suruh anak gerak, semua kerja anak dia. 3 hari dah anak dia tak balik. Boleh kau aku nak minta tolong muncul cari mana anak aku, anak jatuh aku tak balik. Dia pun tak apa, Syekh mau tolong cari jauh itu. Kita jumpa dengan satu mayat di pada pasir yang paruh daripada tubuh ni telah dimakannya oleh binatang buah. Daging tak ada. Dia pun wah, dia pergilah balik kepada jumpa orang tua lagi. Dia pun tanya, dia tergoyak Syekh, anak Syekh innalillahi ada apa dah. Tapi nak royaknya lagu mana nak royak ke orang tua ni?
supaya dia tak kejut, supaya dia tidak rasa perah tak apa. Dia pun royak Syekh. Lagu mananya Syekh yang ketua lah. Allah Ta'ala ujinya Nabi Ayub ni. Kuat Allah Ta'ala uji dia royak. Tak, lagu mana Allah Ta'ala ambilnya kekayaan Nabi Ayub, Allah Ta'ala mengambil keluarga Nabi Ayub, Allah Ta'ala beri nyakitnya kepada Nabi Ayub sampai lari habis. Orang kapung, orang waras tak rasa dekat sampai bini pun last sekali pun relanya nak lari. Oh, besar ujian Nabi Ayub ni. Kacik patutlah lah kan kata nak gapo sengati ni. Nak ada royak cerita Nabi Ayub lah gapo ni, royak betul Dia kata gini Syekh, amo gilah saat tepat sana tu pergi jauh sana, amo jumpa dengan satu mayat. Dengan rupa gini, pakaian gini ni rasa tu anak puteranya Pak Cik dah rasa. Bapa tak ada dah meninggal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah. Dia kata begitu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah. Kawan ni Muhammad bin Abdullah ni kan kita kat bengok. Mana? Dah dia nak makan, nak minum, nak gas. Semua diurus oleh anak dia. Buat anak dia mati dah cakap alhamdulillah. Dia bertanya Syekh, hak inna lillah tak apa, hamba berkata inna lillah juga. Hak alhamdulillah tu kok mana? Alhamdulillah, anak aku ni start daripada duduk dengan aku, dia terjaganya mata dia, lingo kaki dia tak pernah buat maksiat pun. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala akan balasnya dengan nikmatnya dengan syurga insya-Allah. Dia tak ada dia budak juri. Dan lepas daripada tu dia pun jelik, saya kata jelik kan. Jelik kak bertiga kali kak. Innalillahi dia mati. Dia pun mati lah. Mak ni pun duk mikir dengan kehidupan dia gini dia pun sedih. Nak urus mana dia sorang ni. Nak panggil orang mana tu pada pasir ni. Dia sorang sebab dia ribat. Orang tentera orang Semadar. Mana? Dia pun duduk di pada tuduh tu dia pun menangis duk mikir nak buat mana ni dengan orang ni. Dia kemudian mari pak orang. Mari pak orang ni lalu ke kemah tu punya orang teriak nangis, dia pun berhenti selok. Dan dia orang kenal lah dia ni adalah tentera Muhammad bin Abdullah. Dia kata, "Pah lah ke mana mak mu duk jerit apa dalam kemah ni sore-sore?" Tak, aku menangisnya sebab ni aku dengarnya kisah orang tua ni mati baru mati saat ni. Aku duk mikir lagu mana aku nak urus dia. Kemudian pun saya lihat mana tengok Datuk mana kau ni mati ni. Dia pun kat itu pun saya lihat tengok. Oh, pak orang ni kena. Oh, ni sahabat Nabi yang terakhir ni. Nama dia Abu Qalabah. Dia ni seorang fakih, ahli hadis, orang alim besar ni. Dengan sebab apa dia mari duduk di bawah, duduk tengah pada pasir ni? Sebab pada masa tu kerajaan nak latih dia jadi tok peti. Kerajaan zalim pada masa tu nak latih dia yang jadi jawatan tok peti, mengeluarkan fatwa. Dia lari daripada tu, dia duduk tengah-tengah pada pasir tak usah capung dengan siapa. Dan dia adalah seorangnya Qalabah ni yang meriwayatkan hadis semasa mana kita bangkit daripada sujud nak bangun tu, istirahat situ kan. Duduk sebentar, ada hari riwayat kata duduk sebentar apa bangun. Dialah salah seorang yang meriwayatkan hadis. Memang Allah besar ni, orang besar lah dia. Tu sahabat Nabi yang terakhir yang betul-betul jaga tengok. Okey. Maksudnya Nabi sebut tadi ni, bapa, kalaulah dia pergi amanah aku, selama mana dia tidak bercampur dengan para orang pemimpin-pemimpin yang zalim, yang hanya cari untuk kepentingan diri dia. Wa yadkhulu fid dunya, ataupun tidak masuk dunia dalam hati mereka. Bukan kata nak jawatan kau, bukan nak suai puji kau, nak apa ni imbuh ada. Fa iza dakhalu fid dunya, jadi ingat Nabi kata apabila dunia dah masuk dalam hati mereka. Ulama pun ada dunia dalam hati mereka. Ingat molek. Sebab tu 500 tahun sebelum orang kafir ni, salah seorang yang masuk neraka dulu ulama. Di akhirat 500 tahun. 500 tahun belum ada orang kafir masuk, ulama tu masuk. Ni ulama agama. Okey. Faqad khanur rasul. Apabila masuknya
dunia dalam hati mereka. Pada masa tu mereka telah mengkhianati amanah Rasul. Kecek Quran, kecek hadis, ceramah sedap, kecek sedap, orang mendengar belakang. Tapi dalam perutnya ada dunia. Dalam hatinya nak kau pakar. Dalam hatinya nak kepada pujian, nak orang sanyu, nak kau waira, nak kau mengikut ramah macam-macam kan ni. Hak musim kita lah ni, dia kan? Fa'taziluhum. Nabi kata, kalau menjumpalah orang lagu ni, ulama lagu ni, fa'taziluhum, mung kena jauhkan daripada mereka. Walaupun dia kecek Quran hadis, walaupun dia kecek kaum tasawuf, jangan duduk dekat dengan dia kau. Jangan ikut dia. Dah, wahzaruhum, dan mu kena beringat molek. Apa? Dah. Sebab mereka yang tak murunan nasa bil bir wa tansawna anfusakum wa antum tatluna alkitab Facebook. Mereka ini adalah orang yang suruh manusia buat baik, tapi dia sendiri tak buat pun. Dia tak buat dah. Dan sesungguhnya mereka ni siap baca kitab, baca Quran lagi. Sebab tu Nabi kata, orang yang menuntut ilmu kerana tepat perkara, man ta'allama al-'ilm li arba'ati dakhalan nar. Nabi sebut kan ni, berikan suruh kita kenal ulama ni. Kadang-kadang kita punya ulama lah kau dah kan. Kaidah betul tak betul, tak iradah, rasa kau kecek sedap. Asal kau ramai orang ikut, jangan. Nabi sebut, man ta'allama al-'ilma li arba'in dakhalan nar. Kalau mungkin ngaji agama kerana perkara ni, apa lagi? Apa? Yang pertama, li yubabihil ulama. Mung ngaji-ngaji nak suruh mung ni rasa hebat, mung ni ulama, nak suruh panggil mung ni ustaz, nak suruh mung jadi orang panggil doktor, nak suruh mung ni dipanggil babo, nak suruh mung ni dipanggil profesor. Ada ke? Belajar tu nak menghebatkan dia ni seorang ulama. Tujuan dia belajar ni maksudnya apabila ulama orang sanjung dia. Dia situ lagi matlamat dia ni. Ataupun Nabi kata liyumari bihi sufaha, ataupun nak mempelekeh-lekehkan, membodoh-bodohkan orang-orang jahil. Dia mau ngaji apa ke anak? Ada PhD kau. Bukan ngaji pondok 15 tahun tak ada yang kahwin buat PhD weh. Bodoh tu panggil. Dia nampak orang lain bodoh, orang lain tolol, orang lain jahil je. Ni liyumari sufaha. Nah, tu. Wa ya'khudhu min amwal umara lil mal, ataupun mengambil harta-harta imbuhan-imbuhannya daripada kerajaan. Maksudnya ada jawatan, ada kerja, lantik ke gapo. Dia nak dia. Dia ada ilmu, ada siji, ada gapo, dia boleh naik tinggi. Ni ulama Nabi sebut dah. Hirmah wal jah wal munzilah. Dia ataupun kerana dia nak suruh hormat dia, ataupun nak kerana kepakat ketinggian dia, ataupun nak kepada kedudukan di dalam masyarakat. Walaupun dia ulama, walaupun dia mengajar, walaupun baca Quran hadis, tapi hak ni dulu lagi. Hak ni Nabi kata masuk neraka dulu 500 tahun. 500 tahun orang kata masuk dia dulu. Jadi akhirat apabila ada 3 orang ni, siapa Allah Taala suruh mereka tarik mari. Dah, wahai mereka, aku tarik mari 3 jenis orang ni, mari sini. Dan lemparkan mereka ke dalam neraka. Mereka pergilah ambil geruk ni. Geruk mari duk, ya Allah ni 3 geruk. Yang pertama adalah geruk orang yang mati syahid. Orang mati syahid tu tak kata lempar neraka. Tak nak apa kat kita mati syahid ni kem. Ada syurga tanpa hisab tu. Tapi gerun ni masuk hari tu yang kata bawakan dia, lemparkan dalam neraka. Katalah mereka, ya Allah, kami ni mati di dunia dulu kerana meninggikan agamamu, kerana berperang dengan kafir nak mutahirkan agamamu. Tapi kenapa kami dilemparkan dalam neraka? Dia kata betul lah. Betul lah, mu perang tu mu mati kerana lawan kafir. Tapi ingat, tujuan mungkin perang tu apa? Nak suruh orang kata mu ni orang yang pendekar, orang yang berani, orang yang besar, gagah, perkasa, orang nak sanjung boh dalam sejarah. Nak bayar, oh dia ni dulu pejuang gini ni. Bukan
bukan kerana aku saya kata. Sebab tu pada masa Nabi pun ada. Nabi SAW dapat perang Uhud, Nabi kita tunjuk nah. Sedangkan dia matinya di sebelah Islam, dia orang Islam. Nabi kata, ni ahli neraka ni. Ni ahli neraka ni. Kejut habis sahabat, ya Allah, mati syahid pun ahli neraka ya Rasulullah. Ya. Walaupun munafik dia syahid, tetapi dia mati sebenarnya dia mati bunuh diri. Yang pertama masa dia nak pergi perang, bukan kerana pergi nak menolongkan agama Allah, tapi kerana dia rasa nak jaga maruah dia. Masa orang pergi belakang perang, ada dia pun tak pergi. Ada orang kapur, orang tina kata, dia ni penakut. Orang lagi perang belakang mundur buat kapur, orang tina rumah. Dia pun nak marah, ambil pedang pergi perang. Kokeng perang, mari anak panah kena di dada dia. Dan dia rasa tak boleh sanggup nak tahan sakitnya panas ni, dia petikir, ambil lemetak dada dia pun bunuh diri. Mati kerana bunuh diri. Ni neraka Nabi kata. Kemudian Nabi Allah Ta'ala kata, wahai malaikat aku, bawalah golongan kedua mari, iaitu golongan ulama. Mari saya ulama ni, nak tepiah makan jubah, nak tafsir ni. Jangan ada zakat kat pinggir ni. Lain, kita. Neraka tu saya kata. Dia kata, ya Allah, hamba duduk atas dunia, saya mandai duduk mengajar manusia. Tak urat pagi, tengah hari mandai lagi, tuan-tuan tetel lagi, surah subuh, surah duha, surah maghrib, surah isra. Habis malam yang hamba mengajar, ya Allah. Duk ajak manusia suruh beriman padamu. Betul. Tapi ingat tak, mengaji dulu kan apa? Wajihin nas ilaih. Mung nak suruh orang hanyum, mung ya, nak suruh orang sini. Alhamdulillah boleh cium tangan ustaz. Ustaz ambil ni duit buat akal 3,000, 2,000. Nak tu je, bukan nak kerana Allah. Neraka depan dia mau ada tahu. Yang tiga golongan kaya, yang sukanya menderma, tapi bukan kerana Allah lah. Kerana nak suruh orang kata dia ni pemurah, nak suruh kata dia ni orang yang dermawan, nak suruh orang puji dia ni baik dalam harta, dia kata bawa masuk neraka nama ni. Tiga puak yang dulu daripada orang kafir masuk lagi. Okey, itulah betul hati kita dengan Allah Taala. Siapa-siapa boleh kan? Tu dia. Dan yang ketiganya, manalah? Dah orang ulama macam jadilah manusia semua seperti natal, berkata Abulais, duduk daripada tempat orang yang alim dan tiada kuasa atas mereka mendapatkan sesuatu daripada ilmu, menyampaikan 7 ramah. Dan tiga dia kata, lalu manusia ni tidak ada orang alim, yang kita sebut tadi, semua manusia akan jadi natal. Mungkin makan rupu, dah natal ni, dia tak ada sekat tengok lembu. Lepas lembu atas talainya, baru habis lecing. Lembu tak ada masalah, tuan lembu tu masalah. Kereta lalu kat atas talai air, kat atas jalan kan. Kereta bukan kau murah lah ni, paling kurang 100-200 ribu. Kena tak lembu cahaya. Klik karak. Tak dosa lah kata. Dosa menyusahkan orang. Pegahlah lembu buat kandai. Taklah nangis tak atas jalan. Ke jalan kapal hok duk jalan dengan semua dia. Ya tu kan. Tu lembu. Hok ni kan tak ada ulama manusia jadi lembu ni apa? Tak ada sekate. Tak ada kata kau ni haram, kau tu boleh saja. Orang tak dengar ulama. Itu yang manusia boleh jadi nanti. Okey. Itulah. Wallahu a'lam. Pada dulu. Ada soalan? Ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wasallam. Subhanallahi rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin.